Apa khabar semua? Selamat kembali KN Gear. Hari ni kita nak pandu uji satu kereta yang saya rasa agak belagak sikit. Saya kata kereta ni belagak sebab nama dia Arteon tu. Konon-kononnya berasal daripada perkataan Greek atau Yunani yang bermaksud seni ataupun art. Amboi, sendiri kata cantik. Tu kata saya ada belagak. Tapi kereta ni memang sebenarnya satu kereta yang agak unik kerana ianya kelihatan seperti coupe tapi ia berasaskan sebuah sedan iaitu Volkswagen Passat dan harganya ialah RM221,000 dengan perbezaan RM18,000 iaitu RM203,000 ialah harga untuk Passat R-Line. Ini Arteon R-Line harga RM221,000. Mana satu yang anda akan pilih? Adakah anda akan memilih kecantikan lebih daripada practicality? Yang paling penting sekali untuk kalau anda nak membelilah Volkswagen Arteon ni, anda kena memilih kereta ni atas sebab kecantikan. Dia memang tak ada sebab lain sebenarnya untuk kita memilih Volkswagen Arteon ni. Tetapi adakah ianya cukup cantik dan cukup berbeza daripada Passat yang biasa untuk kita berbelanja lebih RM18,000? Bila kita tengok daripada bahagian atas, memang saya rasa ini antara salah satu kereta sedan segmen D yang paling elegan sekali. Kita tengok dia punya garisan bumbung ni very sloping dan terus bersambung dengan bonnet. Ini yang menghasilkan dari tepi kita nampak memang a very sporty silhouette dan nampak memang sebuah kereta untuk orang yang bergaya. Kereta ni kan cantik waktu malam tau. Betul ke? Cuba tengok. Dengan cahaya kan, bila cahaya daripada lampu ni nampak dia punya surface play dia. Volkswagen memang sengaja memilih garisan-garisan yang stand out macam ni. Jadi walaupun Arteon ni cantik daripada sisi, tapi pada mata saya lah, pandangan paling cantik untuk Arteon ni ialah daripada tiga suku belakang, di mana kombinasi lampu ducktail spoiler dengan roofline kali dengan dia punya kepak ni menghasilkan satu kuda-kuda yang sangat kukuh, yang sangat agresif. Jadi saya rasa inilah angle yang memberikan ianya satu kombinasi kereta yang elegan tetapi masih lagi agresif dan sporty. Kalau kau gentil logo ni kan, kau tengok dia jadi apa jadi. Dia naik weh. Kau gentil logo dia naik. Belakang ni ialah kelebihan Arteon daripada Passat, di mana ia menggunakan satu reka bentuk yang digelar fastback. Jadi reka bentuk fastback ni, dia punya belakang buka macam hatchback lah. Bila buka besar macam hatchback ni, kau nak ambil lembu tolak masuk pun lepas. Jadi ini salah satu kelebihan Arteon yang pelik lah, sebab dia sporty tapi praktikal. Macam mana? Tapi kompromi dekat mana? Nak tengok kompromi dekat mana? Jom. Volkswagen Passat yang mendermakan platform dia ni memang satu kereta yang mempunyai wheelbase ataupun jarak ganda yang agak panjang. Jadi oleh sebab tu tak nampak ada kompromi di sini pasal jarak ganda dikekalkan. Jadi ruang kaki masih lagi banyak. Yang dikompromikan ialah reka bentuk bumbung ni kan, yang tadi sloping macam coupe tu, dia turun tau dia punya window line ni sebenarnya. Jadi window line ni kalau kita naik Passat tinggi di atas, sekarang ni dia dah dekat kepala saya lah, dekat mata, line of sight saya. So bila duduk di dalam akan berasa sempit sikit dan juga bumbung yang rendah. Kalau dalam Passat biasa boleh masuk 4 jari, yang ini tinggal 2 jari saja atas kepala saya, membuatkan kereta ni rasa sempit sikit lah, tapi kepala kita sebenarnya tak belaga lagi pun. Adakah ini satu kompromi yang kira boleh membatalkan hasrat anda untuk beli kereta ni ataupun tidak? Pada saya rasa okey je. Kompromi ni tak terlalu teruk. Kalau saya masih lagi fikir Arteon ni mungkin lebih berbaloi daripada Passat. Okey, sebelum kita pandu uji kereta ni, saya nak menarik perhatian awak semua ke satu ciri yang mana saya rasa di sinilah Volkswagen menunjuk keupayaan dia untuk menghasilkan reka-reka bentuk yang cukup halus dan kereta yang kelihatan mahal. Kalau awak nak tahu kenapa kereta Volkswagen kelihatan mahal, ini dia. Lipatan-lipatan ini sangat halus dan sangat tajam. Ini memang sukar nak dihasilkan. Awak tengok kat tepi ni, dia naik balik. Ini tajam ni semua ni. Ini nak tahu susah tak susah nak buat benda ni. Kalau awak accident, saya garanti kalau dia tak tukar bonnet, dah tak dapat line yang cantik macam ni lagi. Memang kena ganti the whole bonnet. Ini bukan benda senang nak buat ni. Tahu? Okey, jom kita pandulah. Tembang lebih je. Sebenarnya Volkswagen Arteon ni dia punya rasa bila kita dah masuk ke dalam kabin ni, memang rasa dia samalah macam Passat sebab hampir semuanya sama. Yang ni cuma sekarang ni kalau kita tengok yang Passat dia tak ada jam kat tengah ni, dia tulis Passat kat tengah ni, tapi yang Passat dulu ada jam. Jadi dia ubahkan reka bentuk sikit untuk yang Passat sekarang ni tak ada jam, yang ni ada jam. Tapi kalau kita tengok dari segi papan pemuka utama ni memang sama. Aturan dial dan juga selection ataupun pilihan presentation sama. Kita boleh pilih untuk nampak peta navigation ataupun untuk pilih nampak maklumat pemanduan. It's exactly the same. So memang kita duduk dalam ni something yang dah kita biasa tengok lah, ataupun kita familiar lah, iaitu Passat. Dari segi pemanduan pula saya rasa mungkin akan berasa berbeza sikit sebab tayar
lebih besar di 19 inci, 245 di 19 inci. So di situ mungkin akan rasa keras sikit dia punya ride quality dia. So mungkin juga dia akan ada tala sistem gantungan tu berbeza dan tenaga spring dengan penyerap hentakan tu, dan itulah yang akan menjadikan kereta ni mungkin rasa berbeza sikit lah. Tapi saya rasa perbezaan itu mungkin tidak begitu besar untuk dirasakan oleh kebanyakan orang, tapi mungkin lah kalau saya tak faham pun mungkin akan rasa keras sikit lah kereta ni. Okay, ni kita nak tengok dia punya acceleration sikit. So kereta ni memang mempunyai kelebihan dari segi enjin dan kotak gear lah, sebab enjin 2.0 TSI ni dengan kotak gear DSG memang menawarkan satu pemanduan yang licin, yang tidak jerking. Dia punya tukar gear semua memang kita tak rasa, cukup lembut, dan dia punya pecotan pun memang cukup bertenaga lah. Lagi satu benda yang mungkin menjadi isu kepada kereta ni ialah sebab ia menggunakan frameless windows. Jadi bila menggunakan frameless windows tu mungkin ada isu bunyi angin masuk lebih sikit, ataupun bunyi daripada luar masuk ke dalam sebab frameless window. Dia punya acceleration typical lah of Volkswagen punya 2.0 TSI ni. Saya tak ada rasa macam ianya lebih bertenaga lah. Sama aja kalau kita nak masuk manual pun boleh. Dia punya penukaran gear tu tadi daripada gear 5 dia turun ke gear 2. So satu anjakan yang besar, tapi kita tak rasa dia punya drive line shunt dia tu tau, dia tak ada rentap tu, kita tak rasa lah. So ini salah satu yang menyebabkan kereta ni berasa cukup sedap lah. Kualiti bahan yang kita guna, kita dapat rasa pegang ni merata-rata semua di steering ke atas dashboard ke atas pintu ke tempat kita letak tangan, semua berasa elok dan mahal. The only thing yang ada hard plastik ialah dekat bawah daripada center console, dekat bahagian bawah sekali, dan di pintu pun bahagian bawah sekali saja ada plastik keras. Dan kita tengok di bahagian dalam ni pula, dia punya kemasan dia ada lampu suasana lah yang menjadikan kabin ni berasa lebih mewah lah. Memang betul-betul untuk mereka yang sangat-sangat particular lah tentang gaya. Ini membolehkan mereka lebih stand out from the crowd lah, kata orang tu kan, nampak berbeza daripada yang lain, nampak lebih bergaya daripada orang lain. Ini memang kereta yang dihasilkan pada saya semata-mata untuk gaya. Kalau orang bergaya, inilah kereta untuk awak. Jadi bila kita dah pandu kereta ni, kita rasa dia punya chassis dynamics dia lebih kurang je dengan Passat. Tapi adalah mungkin perbezaan sikit-sikit, dan kalau awak memang peminat memandu secara bertenaga, mungkin ada kelebihan sikit lah dekat Volkswagen Arteon ni. Tetapi secara keseluruhannya masih lagi kita rasa bila berada di dalam kereta, sekurang-kurangnya lah rasa macam duduk dalam Passat, dan mungkin tak cukup special lah pada saya. Dia punya kelebihannya masih lagi di bahagian luar kereta ni lah. Tapi kat luar ni pun saya berasa sedih sikit untuk melaporkan bahawa Volkswagen sendiri telah menjadikan kereta ni nampak macam out of date. Pasal apa? Bila kita tengok semua kereta-kereta elektrik baru Volkswagen kan, sekarang dah zaman elektrik kan, kita tengok ID3, ID4 dah tidak lagi menggunakan ciri-ciri tajam macam ni, dia dah jadi macam lembut-lembut balik. Jadi dengan secara begitu, reka bentuk Arteon ni walaupun memang ia cantik, tetapi sudah ketinggalan dari segi reka bentuk Volkswagen itu sendiri. Jadi adakah ialahnya satu kereta yang berbaloi untuk dibeli? Saya rasa kalau awak memang mencari sebuah kereta eksekutif dan ada duit lebih sikit kan, pasal dia 221,000, yalah 18,000 tu bukanlah sikit, tapi ianya bukanlah banyak sangat untuk mungkinlah mereka-mereka yang dalam kategori untuk membeli kereta ni, kerana saya rasa ini berbaloi untuk dibeli sebagai satu kereta untuk disimpan. Bukan apa, kalau kita beli macam Passat biasa, dia hanya tidak cukup unik untuk kita simpan menjadikan kereta klasik. Tapi kalau kita ada kereta ni, kita boleh simpan, dan saya rasa di masa depan ia akan menjadi satu kereta yang mungkin akan dikira sebagai klasik dari segi reka bentuknya, kerana ia memang satu reka bentuk yang sangat mendefinasi zaman kita sekarang ini. Okey, apa kata kita bagi skor sikit lah kereta ni. Reka bentuk luaran rasa menang lah. Kita bagi dia 8.5. Practicality biasa-biasa aja, sama lebih kurang dengan Passat, 7.5. Reka bentuk kabin pun sama macam Passat, dah mungkin nampak dated sikit, kita bagi 7.0 lah. Yang tadi 7.5 tu pasal dia hatchback, dia lebih sikit pada Passat. Kalau reka bentuk kabin, lebih kurang sama aja. Nilai untuk wang anda ni saya rasa dia punya dari segi practicality, spesifikasi mungkin tidak, tapi dari segi reka bentuk mungkin nilai untuk wang anda tu boleh dapat bagus sikit lah. Jadi kita bagi dia 7.5 lah. Pemanduan dia lebih kurang je, sama dengan Passat. Kita bagi 7.5 pasal Passat tu sebenarnya dia punya platform tu satu platform yang cukup bagus. Nice balance between ride and handling, primary, secondary ride semua bagus, dan dia punya NVH juga agak okey. Kemudian secara keseluruhannya kita kata kereta ni ialah sebuah kereta yang dapat skor 7.25/10. Setuju tak dengan skor saya?
Kalau setuju, tulis kat bawah. Tak setuju pun boleh tulis kat bawah. Sampai situ saja kita punya video kali ni. Tolong jangan lupa untuk tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan subscribe kalau tekan butang loceng supaya dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Jumpa lagi.